Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, berjumpa kita kembali. Kita masih lagi dalam bab yang sama iaitu bab yang ketiga. Okay, tajuk kemahiran berunding. Bahagian yang kedua, kita akan tengok kepada elemen-elemen perundingan. Terdapat 7 elemen perundingan yang ada, iaitu yang pertama maklumat, yang kedua masa, yang ketiga kuasa, yang keempat etika, yang kelima budaya, yang keenam pelaku atau personality, dan yang terakhir ialah aspek sosial. Jom kita lihat ketujuh-tujuh elemen perundingan tersebut. Yang pertama ialah maklumat, iaitu dalam melaksanakan perundingan, kedua-dua pihak perlu mempunyai maklumat yang lengkap serta fakta yang tepat berkaitan perkara yang hendak dirundingkan. Jadi bermakna setiap kali melakukan perundingan, pihak-pihak yang terlibat haruslah mempunyai fakta-fakta ataupun data-data berkaitan dengan perkara yang hendak dirundingkan. Okay, ini memastikan supaya perundingan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua ialah elemen masa, iaitu merujuk kepada jumlah peruntukan masa yang ditetapkan semasa hendak menjalankan perundingan. Okay, jumlah peruntukan masa ini bergantung kepada perkara ataupun masalah yang dirundingkan. Sekiranya perkara tersebut merupakan perkara yang agak sukar, memerlukan orang kata penelitian dalam menghasilkan keputusan, jadi masa yang diperlukan untuk berunding lama, berbanding dengan perkara yang agak mudah untuk menentukan keputusan, so masanya ialah lebih sedikit. Elemen yang ketiga ialah kuasa, iaitu merujuk kepada keupayaan seseorang membuat keputusan semasa rundingan berlaku. Seseorang yang menjadi wakil dalam perundingan mestilah berpunca daripada kuasa kepakaran dan juga kuasa sah. Ini bermakna pihak-pihak yang berada dalam perundingan tersebut perlulah orang kata ada kepakaran dalam bidang yang dirundingkan ataupun mempunyai kuasa lah supaya memudahkan dalam proses pembuatan keputusan. Sekiranya wakil yang berunding itu tidak mempunyai kepakaran ataupun tidak mempunyai sebarang kuasa, so dia akan menyukarkan dari segi pembuatan keputusan. Yang keempat ialah etika, iaitu merujuk kepada standard kelakuan seseorang dilindungi dengan kesesuaian moral atau akhlak sama ada betul atau salah berkaitan dengan sesuatu komunikasi. Contoh perkara tidak beretika seperti memasukkan data ataupun menipu. So ini orang kata etika dalam perundingan lah. So dia perlu menyampaikan orang kata maklumat dengan betul dan tepat, supaya keputusan yang dibuat pada akhirnya itu tidak kata memberi kesan yang negatif kepada keseluruhan pihak yang terlibat. Elemen yang kelima ialah budaya, iaitu merupakan satu set amalan cara hidup yang diamalkan secara tradisi oleh sekelompok masyarakat. Perundingan antara budaya wujud disebabkan faktor individu, kumpulan dan tugas. Jadi pihak yang berunding perlulah memahami dan budaya pihak yang terlibat supaya perundingan berjalan lancar. Ini bermakna dalam sesuatu rundingan tersebut mestilah terdapat individu yang berbeza, latar belakang, budaya yang pelbagai, bagi memastikan perundingan berjalan dengan harmoni dan berjalan dengan lancar. So pihak-pihak yang terlibat tu perlulah memahami budaya antara satu sama lain. So maknanya tidak menyentuh sensitiviti sesuatu budaya dan sebagainya. Sekiranya perkara tersebut diamalkan, so tiada masalah dalam perundingan berlaku. Yang keenam ialah daripada aspek sosial. Elemen aspek sosial iaitu merujuk kepada norma hidup yang diamalkan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Pihak yang terlibat dalam perundingan perlu memahami perbezaan pihak yang terlibat dalam perundingan dan mencari persamaan sewaktu perundingan. Ini dari segi kehidupan, pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan, so daripada background yang berlainan, so maknanya memang terdapat banyak perbezaan. So jangan jadikan perbezaan tersebut sebagai
gangguan lah. Benda ni boleh mengganggu proses kelancaran perundingan tersebut. So kita fokus kepada apa yang nak dirundingkan. Okay, supaya kalau kata semua pihak memfokuskan kepada perkara yang sama, so perundingan tu akan berjalan dengan lancar. Dan elemen yang terakhir ialah pelaku ataupun personality, iaitu merujuk kepada pelakuan individu yang terlibat dalam atau semasa perundingan. Okay, antara pelakuan atau personality yang harus dimiliki semasa rundingan ialah menunjukkan kesungguhan semasa rundingan, bersifat tolak ansur semasa mengadakan rundingan, maknanya tidak menyekat mana-mana idea dan sebagainya, serta berbincang dengan adil, saling mempercayai antara satu sama lain, bersifat fleksibel dan menyesuaikan diri sewaktu rundingan. Maknanya kita tak ikut mood kita je, so kita kena sesuaikan dengan keadaan. Mendengar secara aktif semasa mengadakan perundingan, so ketika berpeka lah dengan setiap lontaran-lontaran idea yang diberikan, dan bersedia dari segi fizikal yang sesuai seperti berpakaian yang sesuai dengan situasi rundingan. So maknanya tengok kepada masalah yang dibincangkan, sesuatu apa matlamat satu rundingan tersebut, so kita kena berpakaian mengikut etika dia lah. So ini antara tindakan kata individu, personality individu yang harus ada dalam rundingan. So maknanya tidak mementingkan diri sendirilah. Jom kita imbas balik ke tujuh elemen dalam perundingan. So dia ada 7. Yang pertama maklumat, yang kedua masa, yang ketiga kuasa, yang keempat etika, yang kelima budaya, yang keenam pelaku atau personality, dan yang terakhir ialah aspek sosial. Itu saja video untuk bahagian yang kedua. So kita akan jumpa lagi pada bahagian yang seterusnya.